bagaimana pengakhiran kisah Makcik Kiah. Nama Makcik Kiah trending di media sosial setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM250 bilion. Makcik Kiah dikatakan akan mendapat RM4,000 amount yang kemudiannya dipertikai pelbagai pihak. Ketua Pengarang Kumpulan NSTP Datuk A. Kadir Jassin yang membuat analisis mengenai obligasi tanggungan Makcik Kiah berkata jumlah sebenar yang akan diperolehi hanya sekitar RM864 sahaja. Anehnya, amaun kira-kira 864 itu disahkan sendiri oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa ditemu ramah di stesen TV. Tamrin Tun Ghaffar dalam satu kritikan pedasnya berkata jika Muhyiddin masih mempertahankan angka yang disebut iaitu RM4,000, maka ini bermakna Zafrul tidak sepintar yang digambarkan. Justru beliau mesti dipecat serta-merta dari kabinet. Jika Muhyiddin pusing atau buat U-turn, ini bermakna beliau seorang Perdana Menteri yang telah menipu rakyat. Maka secara gentleman atau anak jantan, beliau harus meletakkan jawatan yang disandangnya kini. Tetapi persoalan yang lebih besar dibangkitkan oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan antaranya Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang dan pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Muhammad Hanifah Maidin. Anwar dan Kit Siang mencadangkan agar diadakan sidang khas untuk membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Anwar menyatakan kebimbangannya tentang bagaimana dana itu akan diperolehi dan mekanisme pelaksanaannya. Dana itu, kata Anwar, hendaklah diuruskan oleh orang yang jujur agar ia sampai kepada rakyat, bukan pihak tertentu seperti orang tengah. Meremehkan soal pelaksanaan ini sebenarnya tidak belajar dari sejarah dan derita rakyat miskin. Berapa banyak wang minyak bantuan yang dicuri oleh orang-orang tengah dan ketua-ketua cawangan. Berapa banyak wang orang miskin yang diambil oleh syarikat-syarikat tengah. Hanifah pula berkata kerajaan pintu belakang boleh menggunakan dahulu peruntukan itu tetapi mesti diluluskan oleh Parlimen. Itulah sistem demokrasi Parlimen ala Westminster. Wang negara juga bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Kerajaan pintu belakang tak boleh lari dari Parlimen. Jika tanpa kelulusan Parlimen, segala wang yang dibelanjakan adalah wang tidak sah seolah-olah ianya wang rompakan, katanya. Bukan hanya pemimpin politik Pakatan Harapan yang mahu pakej rancangan ekonomi itu dibahaskan di Parlimen. Sekumpulan 50 ahli akademik, budayawan dan aktivis, antaranya termasuk Profesor Johan Saravana Mutu, Profesor Teres Gomez, Dr. Mazna Muhammad dan lain-lain turut menggesa sidang tergempar Parlimen diadakan bagi membahaskan pakej rancangan ekonomi itu. Mereka berpendapat kerajaan perlu mendapatkan mandat yang sewajarnya sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Dengan pengakuan Perdana Menteri sendiri, kerajaannya tidak diundi secara sah oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mesti mendapatkan mandat yang betul daripada semua ahli Parlimen dalam cara yang tidak berpihak kepada parti politik supaya pakej rangsangan itu diluluskan. Prosedur sedemikian telah diikuti oleh kerajaan yang dipilih secara sah di seluruh dunia. Kata kumpulan itu dipetik Malaysia kini. Jika Bursa Malaysia digunakan sebagai indikator prestasi ekonomi, kerajaan yang dibentuk melalui pintu belakang dan tebuk atap ini ternyata gagal. Pada jam 11.49 pagi tadi, FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI turun 5.51 mata bersamaan negatif 0.41% kepada 1325.39 setelah dibuka pada 1331.58 pagi tadi. Sementara itu, ringgit juga masih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada tahap RM4.36 bagi $1 Amerika. Maknanya, masa depan Makcik Kiah masih belum tentu lagi. Beginilah jadinya apabila kerajaan dibentuk berasaskan ketakutan kepada sosok Anwar Ibrahim selain kebencian melampau kepada pihak tertentu khususnya DAP, bukan kerana kesedaran untuk membela rakyat. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.